Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan sambung sejak pelajaran muka surat 432 An-Naw'us Tsani wal 'Ishruna, bahagian yang ke-23, huruful jarri, huruf-huruf jar. Wa fihi arba'u masailah, dan padanya ada 4 masalah. Al-mas'alatul ula, ma hiya huruful jarri? Apakah dia huruf-huruf jar? Huruful jarri arba'ata asyara, huruf jar ada 14, wa iya min wa idza wa an wa ada wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa muz wa munzu wa huruful kasami wa ya al wawu wal ba'u wal ta. Min daripada, ila kepada, atau wa'an daripada juga, ada ke atas, wa fi di dalam, atau pada, wa rubba sedikit sekali boleh atau banyak sekali boleh, wal ba' terjemah ba banyak lah kan, tapi biasanya umumnya dengan lah. Wal kaf seperti, lam untuk atau bagi, wa mus semenjak, munzu semenjak. Huruf qasam ni maksudnya huruf yang berkaitan dengan sumpah, demi, terjemah dia demi. Macam wal asri, waw tu kan, demi masa. Wa ya, huruf qasam ada 3, al waw wal ba wa ta. Waw, huruf ba dan ta. Wallahi, ballahi, watallahi. Okey, itu 14 Itu kenapalah huruf jar semuanya. Okey, al-mas'alatus tsaniyah. Masalah yang kedua, ma i'rabu hurufil jarri? Apakah dia i'rab huruf-huruf jar? Wal ismul ladzi ba'daha, dan isim yang berada selepasnya. Huruful jarri tu'rabu, huruf-huruf jar itu di'irabkan menjadi harfa jarrin, huruf jar mabniyan la mahalla laha min al-i'rab. So dia huruf jar, dia mabni, la mahalla laha min al-i'rab. Sebab kalau huruf semuanya mabni. Wal ismul madhkuru ba'daha yu'rabu, dan isim yang disebutkan selepasnya di'irabkan menjadi isman majruran bil kasrah idza kana mufrad. Dia adalah isim yang dijarkan dengan kasrah bila mana isim itu isim mufrad. Au jam'a taksirin au jam'a muannasin saliman. So kalau mana isim yang disebutkan selepas huruf jar itu adalah mufrad, jama' taksir atau jama' muannas salim, maka dia dijarkan dengan kasrah. Wabil fatahati idza kana mamnu'an min as-sarfi, dan dia dijarkan dengan fathah bila mana isim itu adalah mamnu' min as-sarf. Maksudnya bila mana isim itu adalah isim ghairu munsharif, maka kan kalau isim ghairu munsharif dia dijarkan dengan fathah pada atas, ganti daripada kasrah. Wabil ya'i idza kana musanna au jam'an mudzakkarin saliman au min al-asma'il khamsah. Dan kalaulah isim yang disebutkan selepas huruf jar itu adalah musanna atau jamak mudzakkar salim ataupun asma'ul khamsah, maka dia dijarkan dengan ya. Contoh dia kat sini. Sebelah 433 tu al-amsilatun, contoh-contoh. Okey. Contoh pertama, safartu min Makkah. Aku telah bermusafir min Makkah, daripada Mekah. So min huruf jar. Makkah tu isim ghairu munsharif. So bila mana isim ghairu munsharif dia masuk huruf jar, maka dijarkan dengan fathah, min Makkah. Contoh kedua, raja'tu ila syaikhaini. Aku telah bermurajaah, aku telah kembali kepada dua orang tuaku. Syaikhaini, dua orang tuaku. So syaikhaini dia ada isim musanna. So isim musanna dia dijarkan dengan ya, sebab masuk huruf jar ila kan. Contoh ketiga, radhiyallahu anis sahabati. Redha oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sahabati, sahabat. So as-sahabati itu isim mufrad. Isim mufrad dijarkan dengan kasrah. So masuk ain kan. Jalastu 'alal maktabi. Aku telah duduk di atas meja. Maktab. Maktab ni pun isim mufrad, so dijarkan dengan kasrah zahirah. Contoh kelima, wada'tu al-kitaba fil maktabati. Aku telah meletakkan akan kitab di maktabah. So al-maktabati tu dia i'rab dia ismul majrurun bil kasrah zahirah, sebab dia isim mufrad juga. Seterusnya, rubbal muhmilina yanjihuna. Sedikit sekali orang yang bermalas-malasan, orang yang melengah-lengahkan, muhmilina dia jamak muzakkar salim. Yanjihuna, berjaya ia. Sedikit sekali orang-orang yang bermalasan itu berjaya.
So rubah huruf jar. Al-muhmilina tu majrur. Dia adalah geng jamak muzakkar salim. So dia dijarkan dengan ya, muhmilina. Asalnya muhmiluna. Kim seterusnya. Marartu bi fatayatin muhajjabatin. Aku terlalu berhampiran dengan pemuda-pemuda yang muhajjabatin, yang tinggi sampai menghijab dari dinding. Okay. So bi fatayatin. Fatayatin itu isim jamak muannas salim. So dia dijarkan dengan kasrah zahir. Seterusnya antuma kal bahri. Kamu berdua seperti mana air lautan. So al-bahri itu isim mufrad, dia dijarkan dengan kasrah zahirah sebab masuk huruf jar kah. Al-baitu lil warisina, rumah itu milik bagi ahli-ahli pewaris. So al-warisina masuk padanya huruf jar. Al-warisina itu adalah isim jamak muzakkar salim, maksudnya al-warisuna. So isim jamak muzakkar salim dia dijarkan dengan huruf ya, al-warisina, maksudnya al-warisuna. Seterusnya ma zakartu usbu'aini. Telah tidak aku bermuzakarah usbu'aini, sejak 2 minggu lepas. Usbu'ain, sejak 2 minggu. So asalnya usbu'ani. Bila mana masuk huruf jar, dia akan menjadi usbu'ani, itu akan menjadi halat jar, jadilah usbu'aini. Dia dijarkan dengan ya. Seterusnya ma hadartu yaumi. Telah tidak aku hadir sejak satu hari. Yaumi. So munzu tu huruf jar, masuk padanya isim selepasnya yaumin tu dia dijarkan dengan kasrah zahirah sebab dia isim mufrad. Yaumun jamak dia ayyam. Seterusnya wallahi la ashtahidanna, demi Allah pasti aku akan bersungguh-sungguh. Wallahi, waw huruf qasam. Masuk pada lafaz Allah, dia menjarkan lafaz Allah dengan kasrah zahirah. Billahi. Wallahi billahi la ta'akkulanna. Demi Allah pasti aku akan makan. Billahi, ba yang berbentuk qasam, ba sumpah, demi juga. Tallahi la adhabanna, demi Allah pasti aku akan pergi. Tallahi, ta huruf qasam, masuk pada isim nama Allah, isim, kemudian dimenjarkan dengan kasrah zahir. Itu contoh-contoh lah. So lain-lain dia punya majrur dia. Isim huruf jar masuk pada majrur. Huruf jar masuk pada isim selepasnya, dia akan memajrurkan. So i'rab majrur dia lain-lain lah. Ikutlah. Okay, yang seterusnya musalah 435. Al-mas'alatu salisah, masalah yang ketiga. Uskur ba'da ma'anil hurufil jarri ma'a dzikri mithalin ala ma taqul. Sebutkan sebahagian daripada makna-makna huruf jar serta sebutkan contoh-contoh yang merujuk kepada apa yang kamu katakan. Ini dia nak bagi tahu tentang huruf jar kan ada 14 kan? Kan arba'ata asyara huruf kan? Arba'ata asyara kan? Ada 14. So setiap 14 tu ada makna-makna yang tersendiri. Yang paling banyak maknanya adalah makna ba. Kalau kau tengok buka dekat buku Syarah Mi'atul Amil, ba tu dia ada lebih kurang dalam 12 makna. Okey, ini sikit je lah. Huruf yang pertama, huruf min. Huruf min maknanya al-ibtida', maksudnya daripada permulaan. Contoh contoh ayat, safartu min Makkah. Aku telah bermusafir daripada Mekah. Maksudnya min memberi makna ibtida'. Mulanya dia daripada Mekah ke mana? Ke suatu tempat lah. Tapi min tu al-ibtida' min Makkah. Bermula daripada Mekah. Makna je tu. Bermula. Okey, huruf yang kedua, ila. Ila ni sehingga. Dia beri makna intiha, sampai hujung. Intiha, hujung. Contohnya, roja'tu ilal bait. Aku telah kembali ke rumah. Aku telah kembali ke rumah. Daripada suatu tempat, kembali akhir dia ke rumah. Itu intiha. Ki'ain, an mujawazah. Mujawazah maksudnya melampaui. Melampaui merebak. Radiyallahu anis sahabah. Telah redha oleh Allah SWT daripada para sahabat. Ala al-ulu. Maknanya al-ulu maksudnya tinggi. Jalastu alal kursi. Aku telah duduk di atas kerusi. Tinggi kan? Atas. Fi di dalam. Dia makna zorfiyah. Zorfiyah maksudnya bekas tau. Kalau lah satu tempat tu, kalau satu isim selepas fi itu adalah
boleh untuk kita jadikan dia sebagai bekas, kita boleh masuk dalam tu, maka sesuai kita letak fi. Tengok contoh dia, sebab tu namanya zarfiyah bekas. Wada'tu al-kitaba fil maktabati. Aku telah meletakkan kitab di maktabah. Maktabah boleh masuk. Kitab tu letak dalam maktabah. So, al-maktabah tu dia mazrufah, tempat bekas. Fi tu untuk zarf. Fi tu masuk kepada isim yang selepasnya. Okay, isim selepas dia mesti maknanya zarfiyah bekas. Adapun ayat Quran. Wala ta'lamun, apa dia? Wala usallibannakum fi juzu'in nakhli wala ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adzaban wa abqa. Wala usallibannakum fi juzu'in nakhli. Okay, dalam balaghah ayat Quran ni wala usallibannakum, dan pasti aku akan menyalib kamu fi juzu'in nakhli, di dalam pokok kurma. Okey, pokok kurma, pokok mana boleh masuk dalam tu. Okey. Tetapi digunakan perkataan huruf jar fi. Kenapa kita tak fi? Sedangkan fi ni untuk zaraf saja. Sesuatu yang mana menjadi bekas boleh kita masuk. Kenapa Allah Ta'ala guna fi juga? Okey, jadi sini takdir. Fi itu dengan makna lah lain, bukan di dalam. Aku akan menyalip kamu di, tapi bukan di dalam. Dia takdir lah, adalah cerita balawah dia ada kat situ. So, fi ni dia memberi makna zorfiyah, bekas. Aku telah meletakkan lauk di dalam liuk. Bekas kan? Okay. Itu maksud zorfiyah. Aku tinggal di fi Makkah. Aku tinggal di Mekah. Mekah satu bekas yang boleh kita tinggal dalam tu. Okey, seterusnya rubah. Rubah ni at-taklil, maknanya at-taklil atau taksir. Maksudnya dia boleh memberi makna sedikit sekali atau banyak sekali. Sedikit atau banyak. Contoh ayat rubah muhmilin nanjah. Sedikit sekali orang yang melengah-lengahkan orang pemalas itu yang berjaya ia. Ataupun ayat Quran satu lagi, rubbal qari'ul Qur'ana wal Qur'anu yal'anahu. Banyak sekali orang yang baca Al-Quran sedangkan Al-Quran melaknatnya. So rubbah boleh bermakna sedikit sekali atau banyak sekali. Seterusnya al-ba, huruf ba at-ta'diyah. Ta'diyah maksudnya melampaui. Melampaui maksudnya contohnya tengok marartu bi Zaidin, aku terlalu berhampiran dengan Zaid. At-ta'diyah, dia melampaui. Al-kaf tashbih maksudnya menyamakan. Contoh anta kal bahari, engkau seperti mana lautan. Apa? Fi lutfin, dalam menerima. Kan air lautan ni kan dia menerima sedangkan dia bagi manfaat pada orang lain. Walaupun orang campak ada macam tapi dia tak bagi manfaat pada orang lain. Anta kal bahari. Kalau kaf ni tashbih ni dia dalam kataan balawah lah, bab tashbih. Okay, alam. Alam lil milkiyah. Maksudnya di dalam memberi pemilikan. Al-baitu li amrin. Bermula rumah itu alam milik isti'ah. Muz makna min au. Muz memberi makna min daripada ataupun pada, di dalam. Muz ni terjemah sejak lah. Contoh pertama, ma dzakartu muz usbu'in ay min. Aku telah tidak memuzakarah sejak seminggu. Ay min, daripada seminggu lepas. Contoh kedua, ma dzakartu muz yaumina ay fi. Aku telah tidak muzakarah sejak hari ini, iaitu pada hari ini. Munzu, makna min au fi juga, sama dengan mus, munzu. Contoh yang pertama, ma hadartu muz yaumin au min. Aku telah tidak hadir semenjak hari ini, satu hari, iaitu aimin, daripada satu hari ini. Contoh kedua, jitu munzu yaumina aifi. Aku telah datang sejak hari ini, iaitu pada hari ini. Okey, waw qasam. Waw qasam tu sumpahlah. Wallahi la ashtahidana demi Allah. Pasti dan pasti aku akan bersungguh-sungguh. Kalau ba qasam sama juga. Billahi la ta'akulanna demi Allah. Pasti dan pasti aku akan makan. Ta qasam contoh juga. Sumpah. Tallahi la asabanna demi Allah. Pasti dan pasti aku akan pergi. Okey, seterusnya 436. Al-mas'alatul rabi'ah. Masalah yang keempat. Huruful jarri qismani. Huruf-huruf jar itu ada dua bahagian. Waddi dzalika ma'a dzikri misalin ala ma taqul. Tanqasimu huruful jarri qismaini. Terbaginya huruf jar itu sebanyak dua bahagian. Wahuma al-qismul awwalu harfun tajurul isma zahira aw dhamir. Huruf-huruf yang mana dia menjarkan isim zahir dan isim dhamir selepasnya. Maksudnya apa? Dia huruf jar ni dia masuk pada isim zahir, dia masuk pada isim dhamir. Wahya samanya, dan dia ada 8. Min ila an ala fi ba lam ba qasam.
Wa yu'rabu dhamiru dhamiran mabniyan fi mahalli jarrin ismi majrurin. Dan kalaulah dimasuk pada dhamir, maka dia dhamir selepas itu i'rab dia akan menjadi dhamiron. Kan dhamir kan dia mabni, cumanya dia isim mabni, dia isim tapi dia mabni, tapi dia ada mahal. So dhamir yang berada selepas huruf jar tu, yang mana dhamir yang mana dimasuki huruf jar, contoh macam bihi kan. So batu huruf jar, hi tu dhamirun mabniyun alal kasri fi mahalli jarrin majrurun bil ba'i. Macam tu lah. Okay. So dhamir pun ada mahal juga walaupun dia isim mabni. Okay, itu pertama huruf-huruf tu dimasuk pada isim zahir dan isim dhamir. Bahagian kedua, hurufun tajurul isma zahira faqat. Huruf-huruf yang mana dia menjarkan isim zahir sahaja. Wa hiya sitatun. Jadi ada 6. Rubba, al-kaf, waw qasam, ta qasam, mus, munzum. Okay. So semua sekali huruf jar tu ada 14 betul. Antara 14 ni 8 dia masuk kepada isim zahir. Maksudnya dia menjarkan isim zahir dan isim dhamir. Manakala yang 6 lainnya dia masuk pada isim zahir sahaja, dia tak masuk pada isim dhamir. Contoh macam musmunzu. Musmunzu sejak semenjak mana masuk pada isim dhamir. Kalau isim dhamir macam mana? Muzhu, muzha, munzuhu, tak kena kan? Okey. Kita tengok contoh dia, al-amsilah. Tengok min. Min tu dia masuk pada isim zahir dan isim dhamir kan. Kau tengok contoh masuk pada isim zahir. Itu minal qahirati. Aku telah datang daripada Qahirah. Al-Qahirah tu dia isim zahir. Okey, kalau contoh masuk pada isim dhamir, tengok sebelah selepas dia minkum al-muhsinuna. Daripada kalian adalah orang-orang yang baik. Minkum, min huruf jar, kum ni kan dhamir. Dhamir mukhatab jamak muzakkar hadir. So tengok okey. Seterusnya ila. Ila. Zahabtu ilal masjid. Aku telah pergi ke masjid. Al-masjid kan isim zahir. Kalau isim dhamir dia zahabtu ilaihim, aku telah pergi kepada mereka. Ila him. Him tu isim dhamir. Kalau ain radhiyallahu anhis sahabah. As-sahabah tu isim zahir. Lepas tu la nazhabanna ankum. Pasti kami akan pergi daripada kalian. Ankum. An huruf jar, kum tu dhamir. Ala sa'idtu alal minbar. Aku telah manjat di atas minbar. Naiki minbar. Alal minbar. Al-minbar kan isim zahir. Lepas tu kalau masuk contoh dia masuk pada isim dhamir, sa'ida alaiha. Dia telah naik ke atasnya. Alaiha. Ha tu kan isim dhamir. So masuk kan? Okay, fi dakhaltu fil baiti. Aku telah masuk dalam rumah. Al-baiti kan isim zahir. Kalau contoh isim masuk pada isim dhamir, dakhala fihim. Dia telah masuk pada mereka. Fihim. Him tu isim dhamir. Rubba ghaibin hadirun. Banyak sekali orang yang ghaib itu hadir, atau sedikit sekali orang yang ghaib itu hadir. So rubba ghaibin isim zahir. Rubba ni masuk pada isim zahir saja. Tengok pada isim dhamir dia tak masuk. Ba ni masuk pada isim zahir dan isim dhamir. Maratu bi bakrin, maratu bihim. Kaf dia masuk pada isim zahir saja. Contoh macam Muhammadun ka Ahmada fil karami. Muhammad seperti mana Ahmad di dalam karami, kemuliaan. Contoh masuk pada isim dhamir tak ada. Allah masuk pada isim zahir dan isim dhamir. Al-kitabul Ibrahim, al-kitabul him. Seterusnya mus ni masuk pada isim zahir saja. Ma takallamtu muz amsi. Aku telah tidak bercakap sejak semalam. Kalau isim dhamir tak masuk. Munzu pun sama enggak, dia isim zahir sahaja, dia tak masuk pada isim dhamir. Waw qasam masuk pada isim zahir, tidak masuk pada isim dhamir. Contoh masuk pada isim zahir tu, wallahi la'atlibanna al-ilma. Demi Allah pasti aku akan mencari akan ilmu. Wallahi isim zahir kan. Okey, ba qasam billahi latashtahi. Demi Allah maka pasti kamu akan bersungguh-sungguh. Masuk pada isim zahir. Kalau isim dhamir, bika la ukrimanna al-mujtahidah. Dengan kamu maka pasti akan dimuliakan akan orang yang bersungguh-sungguh. Kemudian last sekali taqassam tallahi lanukrimanna duyufana. Demi Allah pasti kami akan memuliakan akan tetamu kami. Dia tak masuk pada isim dhamir. Habislah huruf jar. Kesimpulannya huruf jar ni 14. Jadinya 8 daripadanya dia menjarkan isim zahir,
dan isim dhamir. 6 daripadanya menjarkan isim zahir saja, tidak dhamir. Okey. Seterusnya jadualun tawdihiyun li hurufil jarri, sama macam belakang tu. Kamu boleh tengok balik jadual dia. Okey. Okay, last kali pelajaran kita yang terakhir, iaitu mudhaf ilaih. Tengok dekat muka surat 442. An-naw' salis wal 'ishrun. Bahagian yang ke-23. Mudhaf ilaih. Pelajaran terakhir. Wa fihi mas'alatan. Padanya ada dua masalah. Al-mas'alatul hula, ma huwa al-mudhafu ilaih wa ma i'rabuhu. Apakah dia mudhaf ilaih dan apakah dia i'rabnya? Al-mudhaf ilaih wa al-ismul majruru alladhi yunsabu ila ismin qablahu. Dia adalah isim yang dijarkan yang mana dinisbahkan kepada isim sebelumnya. Contohnya mudhaf ilaih. So mudhaf ilaih tu dia isim yang mana dia dinisbahkan kepada sebelum dia. Contoh macam baitu Zaidin, rumah bagi Zaid. Tahu. So Zaid tu dia dinisbahkan kepada rumah. Dan menunjukkan bahawasanya rumah tu, Zaid tu dinisbahkan kepada rumah tu. Rumah tu milik Zaid lah maksud. So mudhaf dia tak kira lah halat dia ikut tempat dia dalam jumlah lah. Tapi mudhaf ialah sentiasa majrur. Tahu. Okey. Wa yu'rabu, dan di'irabkan menjadi mudhafan ilaihi majruran bil kasrah idza kana mufradan aw jama' taksirin aw jama' muannas salim, wa bil fathati idza kana mamnu'an min as-sarfi, wa bil ya'i idza kana musanna aw jama' muzakkar saliman aw min al-asma'il khamsah. Jadi kalaulah isim selepasnya kan mudhaf ikutlah i'rab dia, ikut jumlah. Kalau jadi fa'il fa'ilah, kalau jadi maf'ul maf'ulah, kalau hukum marfu' nasab ikutlah. Mudhaf ilaih ni sentiasa majrur, dan kalaulah dia isim mufrad jamak taksir, jamak muannas salim, maka dia dijarkan dengan kasrah. Sama enggak macam huruf jar tu. Kalaulah dia isim ghairu munsharif, maka dia dijarkan dengan fathah. Dan kalaulah dia musanna, jamak muzakkar salim atau asmaul khamsah, maka dijarkan dengan huruf jar. Okey. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Ma hiya anwa'ul idafati ila al-mudhafi ilaih. Apakah dia bahagian-bahagian idafat kepada mudhaf ilaih? Anwa'ul idafati fil mudhafi ilaihi salah satu. Bahagian-bahagian idafat pada mudhaf ilaih ada tiga. An-naw'ul awwalu an takuna al-idafatu fihi bima'na min. Dia bahagian ni, tajuk ni dia cakap anwa' mudhaf ni, maksudnya macam mudhaf ilaih kan dia ada takdir dalam itu. Mudhaf ilaih dia ada takdir kat tengah-tengah itu. Itu maksudnya bahagian. Okey, yang pertama mudhaf idafat itu dengan makna min. Maksudnya antara mudhaf ilaih itu ada huruf min. Idza kana mudhafu juz'an aw ba'dan min al-mudhafi. Bila mana mudhaf tu adalah satu bahagian ataupun sebahagian daripada mudhaf ilaih. Tangan yadu Zaidin, tangan bagi Zaid. Tangan daripada si Zaid. Contohlah kan, contoh. Okey. Okey, anna usani an takuna al-idafatu fihi bimakna fi. Idafah itu dengan makna fi. Maksudnya antara mudhaf dengan mudhaf ilaih ada makna fi. Fi apa terjemah dia? Di dalam. Bila idza kana mudhafu ilaihi zarfan lil mudhaf. Bila mana mudhaf ilaih tu dia adalah bekas bagi si mudhaf. Mudhaf ilaih tu adalah bekas zarf, boleh dimasuki bagi mudhaf. An-naw' salis, bahagian ketiga, an takuna al-idafatu fihi bermakna lam. Idafah itu dengan makna lam. Maksudnya antara mudhaf dengan mudhaf ilaih itu ada makna lam. Bila idza lam yakunil mudhafu juz'an min al-mudhaf ilaih. Bila mana tidaklah mudhaf itu satu juzuk daripada mudhaf ilaih, walam yakun al-mudhafu ilaihi zarfan lil mudhaf, dan tidak adalah mudhaf itu menjadi zarf, dan tidak adalah mudhaf ilaih itu menjadi zarf bagi mudhaf. Dia lawan kepada bahagian pertama, bahagian kedua. Ingat bahagian pertama tu kalau mudhaf ilaih itu satu juzuk dari kalaulah mudhaf tu satu bahagian daripada mudhaf ilaih, maka dia dengan makna min. Kalaulah mudhaf itu bekas mudhaf ilaih itu bekas bagi mudhaf, maka dia dengan makna fi. Kalaulah dia bukan dua-dua tu, maka dia dengan makna lam. Okey, tengok contoh dia. Kita tengok contoh dia.
Dia cakap apa? Dia cakap antara idofat tu bukan semata-mata idofat je. Contoh macam Baitu Zaidin kan. Rumah Zaid. Gulamu Zaidin. Hamba Zaid. Lagi Yadu Zaidin. Tangan Zaid. Bukanlah semata-mata terjemah tangan macam tu je. Mudaf ilaih murakkab kan. Dia ada takdir dia tu. Dekat tengah-tengah antara mudaf dengan mudaf ilaih tu ada takdir. Takdir apa? Sama ada takdir min, fi ataupun lam. Kalau min daripada, fi di dalam, kalau lam pada ataupun milik. Ha, kita contoh ni. Soal sebelah 443. Al-misalu babu hadidin. Pertama contoh. Babu hadidin. Pintu hadid besi. Okay, so mudhaf di sini adalah bab. Pintu. Mudhaf ilaih adalah hadid. Hadid besi. So, now idafat dia apa? Al-idafatu bermakna min. Idafat dengan makna min. Wa takdiru babun min hadid. Pintu daripada besi. Fa'innal baba ba'dul hadidi. Maka semuanya pintu itu adalah sebahagian daripada besi. Wa juz'un minhu. Dan dia satu juzuk daripada dia besi. Pintu ni satu juzuk daripada besi. Saubu haririn. Pakaian hari pula sutera. So mudhaf dia adalah saubu, mudhaf ilaih haririn. Al-idafatu bermakna min. Wa takdiru saubun min haririn. Pakaian daripada sutera. Wa fa'inna sauba fa'inna sauba ba'dul hariri wa juz'un minhu. Maka semuanya pakaian itu adalah sebahagian daripada harir, sutera. Wa juz'un minhu, dan satu bahagian daripada ini. Khatamu zahabin. Cincin emas. Khatamu mudhaf, zahabin mudhaf ilaih. Al-idafatu bimakna min wa taqdiru khatamun min zahabin. Fa innal khatama ba'du zahabi wa juz'un minhu. Sama juga. Seterusnya, hurruz zahirati, panas az-zahira waktu zuhur. Mudhaf di sini adalah hurrun, patut az-zahira mudhaf ilaih. Al-idafatu bimakna fi. Okey. Now idafat dia adalah fi. Takdiru hurrun fi zahira. Kepanasan di dalam waktu zuhur. Fa inna zahirata zarfun lil harri. Maka semuanya waktu zuhur itu adalah bekas bagi kepanasan. Maksudnya panas tu akan berlaku di dalam waktu zuhur. Wa waqtun minhu. Dia adalah satu waktu bagi si zuhur, bagi satu kepanasan tu. Zuhur ni adalah suatu waktu bagi kepanasan tersebut. Okey, seterusnya bardul laili, kesejukan malam. Mudhaf dia adalah bardu, mudhaf dia adalah al-laili. Now idafat dia al-idafatu bimakna fi wa taqdiru bardun fil laili. Takdir dia adalah kesejukan fil laili, pada waktu malam. Fa innal laila zarfun lil bardi wa waqtun minhu. Maka semuanya malam itu adalah bekas bagi kesejukan dan satu waktu baginya ini kesejukan. Kan malam. Sejuk pada waktu malam. Sejuk tu di dalam waktu malam. Seterusnya amalul fajri, kerja di waktu subuh. Mudhaf amalu, al-mudhaf ilaih al-fajri. So now idafat dia al-idafatu bimakna fi. Wa taqdiru amalin fil fajri. Kerja pada waktu subuh. Fa innal fajra zarfun lil amali wa waqtun minhu. Semuanya subuh itu adalah satu bekas bagi amal dan satu waktu baginya. Sebab pekerjaan boleh dilakukan di dalam waktu fajar subuh. Seterusnya kitabu Zaidin. So kitabu mudhaf, Zaidin mudhaf ilaih. Kitab Zaid. Sekarang ni nak idafat dia apa? Al-idafatu bermakna lam. Wa taqdiru kitabun li Zaidin. Takdir dia kitab itu adalah milik si Zaid. Fa'inal kitaba milkun li Zaidin. Maka semuanya kitab itu adalah milik bagi si Zaid. Seterusnya sajjadul masjidi. Orang-orang yang banyak bersujud di masjid. Sajjadun mudhaf, al-masjidi mudhaf ilaih. Now idafat dia al-idafatu bermakna lam wa taqdiru sajjadun lil masjidi. Sajjadun lil masjidi. Sajjadun, maka orang-orang yang bersujud itu bagi masjid. Maka sungguhnya sajjadun, orang-orang yang bersujud itu mukhtassun lil masjidi, hanya layak lakukan di masjid. Hamdullahi, hamdul mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Nah, idafat dia al-idafatu bermakna lam wa tabdiru hamdulillahi. Segala pujian hanyalah milik Allah. Fa innal hamda mustahiqun lillah. Sesungguhnya pujian itu hanya berhak untuk Allah. Seterusnya jawadun tawdihiyun lil mudhaf ilaih. Okey, jawadan penerangan bagi mudhaf ilaih. Kalau kita tengok tarikh dia, kemudian i'rab dia macam mana, anwa' idafat dia ada tiga. Sama ada dia terjemah dengan min ataupun fi ataupun lam. Min, fi, lam.
Maksudnya takdir di antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Kalau min daripada i di dalam, lam tu terjemah dengan bilik atau membagi. Wallahu a'lam bishawab. Okey, maka habislah hari ini kita punya uh, pembelajaran kita di dalam Mukhtasar Fil Nahwi. Okay. Jadi korang boleh muzakarah dan korang boleh tengok balik video-video lepas. Apa yang tak faham, korang boleh tanya Ustaz sama ada korang PM atau tanya dalam grup, tak kisah. Okay. Jadi kalaulah ada rezeki lagi, insyaAllah kita berjumpa lagi di lain waktu dengan kitab yang lain. Kalau korang boleh nak mantapkan lagi ilmu nahwu korang, yang pertamanya mestilah kena hafal. Tahu, kena hafal. Kemudian banyakkan main nahwu ni lah. Maksudnya macam kita tahu syarat-syarat dan kita tahu dia punya pecahan-pecahan. Jadi dia akan membantu kita dari segi membaca kitab, membaca i'rab. Alright. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.